Reda seorang isteri boleh diumpamakan sebagai seorang isteri yang sangat-sangat menghormati suaminya. Untuk mencapai kebahagiaan, reda seorang isteri itu adalah penting. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada anda semua penonton Wanita hari ini 21 Januari 2022. Semoga anda semua sihat-sihat sahaja dan sudah pun menjalani hari anda dengan cukup ceria dan cukup bersemangat sekali. Anda bersama saya Hawa Rezwana dan juga Uyaina Arsyad. Mana tak ceria bila dengar suara Hawa je. Semua orang kembali ceria, bertenaga, bersemangat dan sebagainya. Uyaina, yang buat saya lagi semangat ni, dah lama tak jumpa pengantin baru. Tahu-tahu hari ni dah sebulan dah Uyaina mendirikan rumah tangga. Alah, Happy betul monthsary. Lah, betul. Dah genap sebulan hari ni sebenarnya saya menjadi seorang isteri. Wah. Dan sudah tak sedar kan dalam tempoh menjadi seorang isteri ni, banyak juga pelajaran baru yang saya terima. Dan juga pengalaman baru yang saya kira tak lama lagi Hawa pun akan turut merasa pengalaman InsyaAllah. ini. Okey, baik. Apa-apa pun kami harapkan hari anda hari ini dipenuhi dengan keceriaan dan semoga hari anda juga dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Di Wanita hari ini kita ada macam-macam yang nak diceritakan bersama dengan anda. Sebelum kita ke topik pada hari ini, Hawa, apa dulu kita nak wawarkan kepada mereka semua? Okey, tak lama lagi kita akan sambut Tahun Baru Cina, khususnya kaum Cina, ya, dan kita nak kongsikan tentang SOP sambutan Tahun Baru Cina untuk tahun 2022. Dah dekat dah ya. Okey, apa yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah makan keluarga ataupun family reunion dinner, aktiviti ziarah pun boleh, resepsi Tahun Baru Cina yang melibatkan jemputan 50% kapasiti ruang sahaja, sama macam SOP sekarang ni juga. Ya. Dan resepsi anjuran syarikat atau persatuan dilakukan dalam dewan ataupun restoran, jemputan terhad, bukan di tempat terbuka dan tidak boleh berterusan seperti rumah terbuka. Dan banyak lagi perkara lain yang dibenarkan, tetapi yang pastinya yang tidak dibenarkan ialah rumah terbuka. Oleh itu, untuk pengetahuan lebih lanjut, anda boleh saja saksikan di portal-portal berita banyak infografik yang dikongsikan. Yang kami kongsikan tadi daripada Bernama. Betul, tak sabar pula nak sambut Tahun Baru Cina di Wanita hari ini. Tapi kena sabar dulu lah beberapa hari lagi. Bulan depan. Betul, bulan depan. Seterusnya kami nak kongsikan juga kepada anda berkenaan dengan pemberian vaksinasi kanak-kanak 5 hingga 11 tahun bermula Februari ini. Saya rasa it's high time juga kepada seluruh Malaysia, khususnya kalau dulu dimulakan dengan Sarawak. Jadi sekarang ini insya-Allah di seluruh Malaysia vaksinasi akan diberikan kepada adik-adik kecil kita pula. Dan akan bermula di Lembah Kelang terlebih dahulu. Jadi ibu bapa dah boleh mula mendaftarkan anak mereka di aplikasi MySejahtera. Tapi kan bila kita bercakap tentang vaksinasi kanak-kanak ni, ada dalam kalangan ibu bapa yang saya jumpalah kawan-kawan semua, ada yang bimbang sebab bila kita disuntik vaksin kan ada demam sikit-sikit, ada lenguh-lenguh, kebas sikit. Ya, jadi kalau yang tak pasti ataupun nak dapatkan info yang sahih, pastikan dapat daripada mereka yang bertauliah. Jumpa dengan doktor dulu. Kalau boleh janganlah sebar info-info yang palsu yang kita tak tahu kebenarannya kan? Betul. Itu saya kira termasuk kepada semua perkara dalam kehidupan ini juga. Kalau tak pasti, jangan kongsi. Baik, Hawa, seterusnya saya kira sekarang ni pun ramai sedang hangat memperkatakan tentang isu ini, yang mana individu yang ingin memasuki mana-mana premis tidak perlu imbas suhu lagi. Setiap individu hanya memadai dengan merekodkan butiran diri menerusi imbasan aplikasi MySejahtera. Ya, okey. Selama ni kita ada 2 langkah kan kalau nak masuk ke mana-mana premis. Kena imbas suhu, kena imbas kod MySejahtera. Tapi sekarang ini hanya satu saja, imbas kod MySejahtera ya. Tetapi mungkin kita lihat ini sebagai salah satu kelonggaran yang diberikan pada saat dan ketika ini. Tetapi diharapkan SOP yang lain seperti pakai pelitup muka,
MySejahtera Code itu perlu diimbas dan perkara-perkara lain tidak diambil enteng dan masih lagi perlu diteruskan. Ni yang paling penting. Kita kalau nak imbas suhu nak tengok kita demam ketak kan. Tapi kalau dah ada tanda-tandanya janganlah keluar rumah. Itu saja. Kawalankan diri itu yang penting. Rasa panas badan sikit ke, batuk-batuk sikit ke, flu sedikit ke, kena ambil ujian saringan diri. Okey, baik. Kita nak war-warkan kepada anda tentang topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tetapi sebelum tu, kita nak bersama dengan Encik Syahrul Izham dari Yola. Silakan. Okey, hai, Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari kepada semua penonton WHI. Okey, so hari ini Abang Syahrul nak sharekan tentang Yola, minuman susu berperisa coklat yang dengan ada kolaborasi Didi and Friends. Okey, susu ni walaupun kurang gula, tanpa pewarna, rasa dia still lagi sedap sebab kita menggunakan coklat yang premium. Okey, kenapa benda susu Yola berperisa coklat ni? Because benda ni sesuai untuk dijadikan untuk anak-anak kita bawa pergi ke sekolah ataupun nak jadikan snack pengganti makanan ringan untuk anak-anak di luar sana. Daripada makan benda bukan baik, kita makan benda yang sekurang-kurangnya berkhasiat. So, untuk istimewa di wanita hari ini, kita nak lancarkan satu lagi perisa baru Yola iaitu minuman jelly berperisa blackcurrant dengan vitamin C. Dalam keadaan sekarang ni macam yang kita tahu, vitamin C sangatlah penting untuk semua orang. So, apa yang ada dalam Yola jelly drink berperisa blackcurrant ni adalah vitamin C 30 mg seperti yang disyorkan oleh RDA. Jadi daripada anak-anak kita makan benda yang bukan-bukan, makanan ringan yang tak elok, lebih baiklah makan benda yang lebih khasiat. Yang paling penting sekali, jelly ni diperbuat daripada rumpai laut yang mana tanpa bahan pengawet dan juga tanpa pewarna. Okey, kepada mereka yang ibu-ibu di luar sana yang berminat untuk dapatkan produk Yola ni, sama ada susu berperisa coklat ni ataupun jelly berperisa blackcurrant dengan vitamin C ni, boleh hubungi ejen-ejen kita seperti nombor yang tertera di seluruh Malaysia. Boleh dapatkan sekarang. Kalau nak tahu lagi macam mana rasanya, semua boleh dapatkan di ejen-ejen kita di luar sana. Okey, mereka yang berminat untuk nak jana pendapatan ataupun nak tahu macam mana dapatkan income lebih lagi dengan Yola, boleh hubungi kami dengan seperti nombor yang tertera di bawah. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Okey, baik. Itu dia tadi Encik Syahrul Izham dari Yola. Nampak sedap pula macam kita nak minum. Tapi untuk kanak-kanak. Okey, baiklah. Sebenarnya hari ini topik kita khusus kepada para isteri. Tetapi pastinya untuk pengajaran kita semua secara masyarakat amnya. Suami kena tahu, isteri kena tahu, anak-anak pun kena tahu juga. Betul. Tapi sebelum kita ke topik pada hari ini, apa kata kalau kita saksikan rangkuman video TikTok berkenaan juga dengan topik kita pada hari ini, iaitu Redha Seorang Isteri yang telah pun dirangkumkan oleh wartawan kami Syifa. Jom kita tengok. Isteri adalah seorang manusia yang Allah jadikan bukan sahaja dia menjadi pendamping untuk hidup kita, bukan sahaja dia menjadi ibu kepada anak-anak kita, bukan sahaja dia menjadi penyeri hidup kita, tetapi dia Allah kirimkan untuk menjadi orang yang mendoakan untuk kita dan doa itu mustajab. Tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dan anda semua percaya dengan kata-kata saya. Siapa yang ada isteri, mintalah isteri tolong doakan untuk dia, apa yang dia nak, apa yang dia nak capai. Insya-Allah doa isteri ini sangat-sangat mustajab saya. Record tak ada. Yes ke no? Gapo yes no yes no. Pilih lah. Nak yes ke no? Yes no kapan-kapan pun nak ni kau lain. Tak ada. Pilih je. Nak yes ke no? Kalau macam-macam jago lah. Tak ada. Yes. Confirm nak yes? Untuk si aku yes. No. Apa? Cepat sangat berubah fikiran. Untuk si aku yes tu nak hai. No. Kau no tengok. Okey, Hawa, yes or no? Oh, yes pastinya. Yes ke no? Oh, okey yang ni. Yes ke Kanan lebih afdal. Yes. No. Yes. Yes. Oh, yang ni apa? Me no. Okey, no. No.
No. Kalau yes pun ni juga. Alah, tapi comel sebenarnya kalau tengok paparan tadi tu kan Hawa. Ya, risau. Kalau yes takut pergi kod lain pula. Jangan begitu. Okey, baik. Ini akan kita bincangkan pada hari ini iaitu redha seorang isteri. Hawa, biasanya kan kalau kita bercakap pasal redha ni kan, kita selalu dengar yang mana redha Allah terletak pada redha kedua orang ibu bapa. Kita juga selalu dengar tentang redha seorang ibu, restu seorang ibu. Tetapi mungkin konteksnya sedikit berbeza bila kita bercakap tentang redha seorang isteri yang mungkin juga jarang diperkatakan. Ya, betul tu. Dan itu yang akan kita kupaskan sebentar lagi. Dan bila bercakap tentang redha seorang isteri ni, kita nak tahulah sejauh mana seorang isteri tu boleh redha, tentang batas-batas keredaan seorang isteri itu. Mungkin anda sebagai isteri-isteri ada persoalan ataupun perkongsian, anda boleh komenlah di Facebook WHI TV3 ataupun boleh terus ke Instagram kami WHI TV3. Betul. Dan bukan saja kepada suami, pada isteri, para suami juga mungkin nak kongsi pengalaman anda tentang bagaimana redha daripada isteri anda membuatkan kehidupan anda lebih tenang, lebih bahagia dan juga lebih banyak rezeki yang dikurniakan. Sekejap lagi kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa yang akan berkongsi kisah mereka dan juga pengalaman mereka dalam talian. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Assalamualaikum, Bi. Sorry lambat. Jom makan? Asal tak tidur terus je kau, Hafiz? Mak abang datang sini bukan sebagai orang gaji tau. Tetamu kita. Kalau semua benda kat rumah ni nak dibuatnya, tak payah ada bini lah. Kan? Biar sibuk kerja kan? Orang lain pun sibuk kerja juga. Tu bukan alasan nak suruh mak buat semua kerja. Kalau tak boleh buat, berhenti kerja. Senang. Berhenti je kerja. Andai pastinya ku tahu, takkan aku tinggalkanmu. Namun masih keliru teringat masa lalu. Tetap tiada ku lupakan indah setiap Assalamualaikum, Tok Mak. Waalaikumsalam, Sarah. Sarah? Sarah menangis ke ni? Abang Ifat, Tok Mak. Sekarang ni saya tak tahu kenapa Rashid marah-marah je. Hari ni dia tuduh Sarah cakap Sarah ambil kesempatan kat Mak. Padahal Sarah sibukkan kerja lagi pun Sarah dah sediakan semua benda. Apa lagi tak kena, Tok Mak? Ya Allah, Sarah sabar ya. Anggaplah perasaan Irfan tu tak stabil lagi. Kena banyak berdoa, istighfar. Ya, banyakkan selawat. Baca Ya Latif tu banyak-banyak. Mudah-mudahan lembut hati dia. Sarah penat, Tok Mak. Sarah tak tahu sampai bila Sarah boleh sabar. Sarah, bawa berbincang dengan Irfan baik-baik. Buat masa ni, biar dia sejuk dulu. Kalau kita tengok situasi tadi dalam drama Seribu Rindu tu, yang pasti dia bukan mudah untuk seorang isteri tu nak redha, dan setiap orang ada cara mereka masing-masing. Betul. Kan? Dan bercakap tentang redha seorang isteri juga ada pelbagai aspek, pelbagai angle yang kita nak tengok pada hari ini. Dan untuk itu sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini kita bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, merupakan seorang pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ustazah punya background macam dekat Switzerland. Dekat Switzerland ke tu Ustazah? Ya. Alhamdulillah. Sihat ya, Yairah dan Hawa. Ya, Ustazah. Alhamdulillah.
Okey, terima kasih Ustazah kerana bersama kami dan kita juga bersama dengan Puan Raudah Arifin, penjaga suami yang suaminya mengidap stroke. Terima kasih Puan Raudah kerana sudi bersama kami di Wanita Hari Ini tengah hari ini Puan. Baiklah, kita nak mulakan topik kita tentang reda seorang isteri ni. Kita mulakan dengan Ustazah dulu. Pastinya untuk reda ni kalau cakap mudah saja Ustazah, tetapi apa yang perlukan untuk seseorang isteri tu misalnya untuk capai konsep reda ini, tambah-tambah dalam situasi ataupun dugaan yang kita rasa mencabarnya. Kenapa dugaan ni datang kepada saya? Kenapa bukan kepada orang lain yang kita lihat lagi mampu tangani dugaan ni Ustazah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hawa Uyainah sekali para penonton yang dimuliakan. Bila kita sebut reda ni, dia satu kaitan yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keredaan Allah itu yang sebenarnya mutlak yang kita cari. Dan kita kena banyak memberi nasihat pada diri kita, pujuk diri kita bila kita nak dapatkan reda daripada Allah, kita kena berurusan dengan makhluk. Jadi salah satu daripadanya adalah kita kena dapatkan juga reda seorang suami. Malah reda seorang suami ini dia menjadi anak kunci supaya kita boleh masuk ke syurga. Jadi Hawa dan Uyainah, kita juga perlu faham bahawa harga syurga itu bukannya murah. Dia mahal. Belum tentu air mata kita yang mengalir ini boleh mendapatkan syurga. Kalau para sahabat semua, mereka berkorban darah untuk mendapatkan syurga ni, mendapatkan redha Allah ni, kan? Kalau kita subhanallah tak adalah sampai ke tahap itu, kan? Jadi pada saya untuk permulaan ini, jadi kita kena banyak menasihatkan diri kita. Pertama, kita ni dapat redha suami bermaksud kita dapat kunci masuk ke syurga Allah. Dan kemudian banyak disebut juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, dan isteri-isteri kalian yang masuk syurga itu ialah wanita-wanita yang subur, yang banyak anak, sangat penyayang kepada siapa? Kepada suaminya, serta yang selalu datang kembali, iaitu jika suaminya marah, maka dia pun kembali jumpa suami dia, letakkan tangan dia ke tangan suami dan berkata, aku tidak akan tenang sehinggalah engkau redha. Macam itulah dia pandai memujuk, dia mengambil hati suami dia. Ini yang disebutkan di dalam hadis. Macam berat je ya. Ya, betul Ustazah. Dan Ustazah, tadi banyak juga yang Ustazah berkongsi tentang bagaimana seorang isteri perlu mendapatkan keredaan dari seorang suami. Mungkin sekejap lagi kita nak tanya pula bagaimana sebenarnya kehidupan seorang suami ini dari sudut ketenangan dan juga melimpah ruah rezekinya sekiranya beliau juga menitik beratkan sudut pandangan reda dari isterinya. Tapi itu sekejap lagi kita nak bertanya kepada Puan Raudah Arifin, yang mana kisah Puan Raudah ni kalau anda semua nak tahu pernah kita bawakan di Wanita Hari Ini pada tahun 2017, yang mana Puan Raudah dah pun menjaga suami yang menghidap strok sejak tahun 2015 dan difahamkan sehingga sekarang ya Puan Raudah. Mungkin Puan boleh kongsikan keadaan terkini suami Puan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Yana, Hawa dan juga pihak WHI yang sudi menghubungi kami semula bertanya khabar. Rasa berbesar hati. Untuk yang terkini, suami saya sekarang dulu tahun 2017, dia dah 2 tahun untuk pendarahan, untuk meja. Sekarang ni kondisi dia lebih kurang sama. Sebenarnya sejak 2020 dia dah mula dialisis sebab bawah pinggang dia dah dipakai pada tahap terakhir. Kedua belah bawah pinggang dah rosak. Jadi sekarang dah hemodialisis lah. Hemodialisis sebanyak 3 kali seminggu di hospital. Okey. Dan yang terkini juga baru beberapa hari lepas dia menjalani prosedur jantung ni dah ada doktor kata proses tindak jantung. Dan untuk lain-lain semuanya terapi dia yang lain masih diteruskan macam biasa. Terapi cara kerja semua terapi untuk sakit stroke. Dan rawatan susulan lain memang banyak untuk sakit stroke. Dia ada
jadi banyak pesan-pesan esok kita panggil. Saya masih lagi bawa dia untuk rawatan susulan, neuro, psikologi, nefrologi, untuk cek mata, PNC pun sebab dia ada masalah sebenarnya. Banyaklah, pendek kata saya kena bawa dia 5 hospital berbeza rawatan lanjutan. Ya, Masya Allah. Saya ada baca artikel perkongsian mengenai Puan Raudah dan berdasarkan hasil tulisan Puan Raudah sendiri, begitu menakjubkan Puan Raudah sebagai seorang isteri menggantikan ketua keluarga, menjaga anak-anak, dan hikmahnya dapat lihat anak-anak ni pun berdikari nampaknya. Tapi bila saya lihat perjalanan Puan Raudah, begitu mudahnya Puan Raudah reda terima takdir Allah ini. Macam mana itu boleh berlaku, Puan? Kenapa begitu mudahnya untuk Puan reda, Puan? Yana nampak macam mudah. Nampak macam mudah. Sebenarnya nak reda tu pada saya tak. Sebab kita orang Islam saya tak ada masalah. Jadi pada saya tak terlalu susah untuk kita reda hidup kita. Yang susah ni lebih susah pula untuk bersabar dengan apa yang Allah beri. Betul. Sebabnya dia bukan datang sekali kan. Dia bukan datang, Allah dah bagi mula-mula kan kita kan. Kemudian tidak akan dah sampai situ. Itu yang paling teruk. Susah. Lagi tahun datang dia berubah-ubah. Dia yang berubah. Sampai tahap itu ya Allah. Kita hanya tahap sabar Alhamdulillah. Sebab tu saya lebih fikir fokus kepada apa yang baik ada di sini. Saya nak katakan anak-anak. Hari dia semua. Jadi yang itu sebenarnya yang sebab kita ada suami yang sakit. Suami yang sakit tapi bila kita nak pilih, kita ada keluarga yang baik, anak-anak yang baik, belajar yang baik, yang baik, kampung yang baik. Jadi semua itu sebenarnya adalah rahmat. Betul. Allah bagi kita itu. Dan musibah. Tapi tidak sampai sekali dengan rahmat. Itu yang sebenarnya berkata. Dan ini apa yang dikongsikan oleh Puan Raudah ni sebenarnya kan Hawa benar-benar membuktikan bahawa keredaan seorang isteri itu juga menjadi tonggak utama dalam kesejahteraan sebuah perhubungan, terutamanya dalam sebuah institusi kekeluargaan. Dan Ustazah, kalau Ustazah boleh tambah berdasarkan cerita yang menakjubkan oleh Puan Raudah sebentar tadi. Seringkali kita bercakap tentang reda dari seorang suami. Bagaimana seorang isteri sekiranya nak mendapatkan syurga tertinggi di akhirat nanti perlu mendapatkan keredaan daripada seorang suami. Perlu untuk kita membahagiakan dan meletakkan suami kita above anyone else lah kalau dalam erti kata lainnya. Tetapi Ustazah, dari sudut pandangan seorang suami pula, penting juga untuk seorang suami mendapatkan keredaan seorang isteri untuk kebahagiaan dan kesejahteraannya bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat nanti, Ustazah. Mungkin Ustazah boleh kupaskan. Ya, dalam istilah lainnya bahawa suami itu perlu menjalankan peranan dan tanggungjawabnya lah. Jadi bila orang isteri itu dia rasa tenang, rasa selamat ya di bawah penjagaan, di bawah perlindungan suaminya, maka Allah sudah tentu mengangkat darjat suami itu. Hatta benda yang paling mudah ya, suami melangkahkan kaki keluar daripada rumah, niat dia adalah untuk mencari nafkah. Pertama, akan ada malaikat yang sentiasa mendoakan setiap langkah dia tu. Yang kedua, Allah akan bagi dia pahala bersedekah. Dahlah dia keluar itu tanggungjawab yang wajib. Lepas dia dapat lagi pahala sedekah. Dapat dua, multiple, orang kata digandakan pahalanya. Dan kemudian setiap apa perolehan yang dibawa oleh suami ke rumah, yang diniatkan tu untuk cari nafkah tu, Allah bagi keberkatan menurut berapa orang yang dia perlu jaga. Kalau anak-anak ada 5 orang, dia dapat 5 kali keberkatan. Jadi nak ceritanya bahawa seorang suami ini dia punya kelancaran hidup dia dan sebagainya adalah berkait rapat tentang tanggungjawab dia. Sebab dia ni dah ambil isteri ni, dia dengan perjanjian dan dia telah berakad dengan Allah. Sewaktu akad nikah tu, dia berakad dengan Allah bahawa dengan nama Allah, aku mengambil dia ini sebagai isteriku
menggantikan wali sebenar iaitu ayah dia. Jadi ini merupakan tanggungjawab, nampak di mata tanggungjawab terhadap isteri. Tetapi tanggungjawab yang seorang suami sedang lakukan itu adalah tanggungjawab dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Yaina dan Hawa ada 8 perkara yang para suami kena tahu. Ada hak-hak seorang isteri yang dia perlu jaga. Jadi yang pertama tu mahar masa nikah tu kan. Itu kewajipan dia. Kemudian nafkah zahir dan batin. Selalu sampai situ je lah. Lepas tu tak ingat dah ke apa je kan. Yang ketiga kena ada interaksi yang sopan. Ini juga merupakan ajaran daripada Islam sendiri ya. Macam mana dia berkomunikasi, bergurau dengan isteri dia. Itu semua akan dikirakan sebagai pahala ataupun track untuk dia pergi ke syurga. Itu suami lah. Kalau suami tak buat, tak dapat lah. Kemudian seterusnya mendidik isteri dia. Kemudian dia memberikan peluang kepada isteri. Kalau isteri nak bekerja, ada hak untuk isteri itu bekerja. Hak bagi isteri juga untuk bersuara. Hak isteri punya harta itu dilindungi. Siapa yang melindungi? Suaminya. Dan juga hak harta sepencarian. Walaupun isteri tak bekerja, tetapi pada harta suami itu ada hak sepencarian untuk isteri. Ya, Masya Allah. Baik. Okey, Ustazah kongsikan sebentar tadi bagaimana tanggungjawab sebagai seorang suami itu dalam masa yang sama begitu istimewanya redha daripada seorang isteri. Okey, baik, sebelum kita bincangkan dengan lebih meluas lagi tentang redha seorang isteri ni, kita nak dengar apa kata rakan-rakan kita tentang topik kita pada hari ini, redha seorang isteri. Jom kita saksikan. Redha seorang isteri boleh diumpamakan sebagai seorang isteri yang sangat-sangat menghormati suaminya, tidak curiga membenarkan suaminya keluar, mempercayai suami sepenuhnya, tetapi jangan disalah anggap redha ini sebagai green light untuk melakukan sesuatu perkara ataupun sesuatu hubungan di luar pengetahuan isteri. Menerima dan bersyukur dengan rasa senang yang mana diberikan oleh Allah SWT, sama ada ia baik ataupun buruk sesuatu perkara. Untuk mencapai kebahagiaan, redha seorang isteri itu adalah penting. Okey, menerima baik seorang suami, selain daripada menerima baik seorang suami, kita sebagai isteri juga menerima baik latar belakang seorang suami. Contoh keluarga beliau. Bagi pendapat saya, redha isteri sangat penting dalam sesebuah kekeluargaan, kerana apabila isteri bersetuju atau membenarkan suami membuat keputusan, perkara ini akan mewujudkan perasaan gembira dan akhirnya akan memupuk sebuah keluarga yang bahagia. Menerima segala kelemahan dan kekurangan pasangan. Kita ikhlaskan hati kita dalam setiap perkara. Kita bantu suami untuk meringankan beban dia, walaupun kita bekerja ke tak bekerja ke, mungkin kita tak dapat bantu dari segi bantu wang ringgit, tapi kita membantu dia dari segi menguruskan anak, menguruskan rumah tangga, masak untuk kerja harian. Itu tadi pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, dan sebenarnya ramai juga yang berkata tentang perlu menerima keadaan, perlu juga membantu untuk meringankan beban suami dan sebagainya. Dan mungkin ini juga yang boleh dikongsikan dengan lebih lanjut lagi oleh Puan Raudah, yang mana kalau tadi pun ada berkata tentang mungkin nampak mudah sebenarnya orang lihat, tetapi berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kalau Puan boleh kongsikan dari mana sebenarnya Puan mendapatkan kekuatan, terutamanya dalam keadaan Puan sekarang ni yang menjadi ketua keluarga, dan untuk redha sebenarnya dengan keadaan suami Puan pada saat dan ketika ini. Silakan Puan. Sebenarnya suami saya masih lagi ketua keluarga. Saya cuma menggantikan tempat dia kan dalam keadaan dia sekarang. Kekuatan tu sebenarnya ada banyak ya, Yana dan Hawa. Yang pertama sekali tentulah daripada Allah kan. Mohon daripada Allah SWT supaya bagi kita kekuatan yang konsisten ataupun jasa bagi kita kesabaran yang konsisten lah. Maksudnya kadang-kadang memang sangat teruji lah
Kalau bercakap dari segi kesihatan sebenarnya, yang pertama sekali saya belajar daripada mak saya. Mak saya pernah jaga nenek saya yang sakit terlantar selama lebih kurang 9 tahun. Jadi saya kata kalau mak saya boleh buat, saya pun boleh buat. Baik. Okey, lepas tu kesihatan juga dia datang daripada cara kita berfikir, cara kita menerima keadaan. Untuk kita kuat menghadapi semua ini, kita kena persiap diri kita. Walaupun dia datang tu secara tiba-tiba, nak tak nak kita kena siapkan diri kita kan. Maksudnya untuk persiapkan diri tu kita kena, yang pertama kena banyak bergaul dengan orang yang baik-baik, kena banyak baca yang baik-baik, kena banyak fikir yang baik-baik. So, daripada situ baru datang kepuasan. Kalau kita selalu berada dalam situasi yang negatif, situasi yang toksik, kita akan sentiasa rasa negatif dengan apa yang melanda pada kita. Saya sangat-sangat setuju dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Raudah Sultan tadi. Persekitaran kita pun satu sistem sokongan yang kuat kan, untuk bagi kita kuat menghadapi dugaan-dugaan kita. Dan apabila Puan Raudah juga mendapat inspirasi daripada ibu, pastinya sekarang ini ramai penonton wanita hari ini mendapat inspirasi daripada Puan Raudah. Baik, terima kasih kepada anda juga yang komen di Facebook WHITV3. Ingin dikongsikan daripada Natirah Muhammad Yusof. Katanya, Ustazah, seorang isteri boleh saja redha kepada suaminya selagi mana suami itu tidak melukakan hati isteri. Suami tidak sihat, isteri redha menjaganya. Suami tidak kaya, isteri redha asalkan suami itu mahu berusaha mencari rezeki yang halal. Jika suami curang, tidak setia, tidak jujur, menduakan isteri, saya pasti semua isteri tidak semudah itu untuk redha. Bagaimana ini Ustazah? Kita nak tahu tentang batas-batas ataupun setakat mana seorang isteri ni boleh redha, Ustazah. Baguslah perkongsian oleh puan tu tadi. Puan Natirah. Ya, baik. Terima kasih kepada Puan Natirah ya nama dia. Ya, Natirah. Saya sebenarnya sangat teruja dengan Puan Raudah kerana bila melihat pengorbanan yang diberikan tu macam seolah-olah nampak perjuangan tokoh pasangan inspirasi, iaitulah Nabi Ayub dan isteri dia kan. Nabi Ayub dan isterinya sangat-sangat sabar tu menjaga suami dia yang sakit. Bila orang sakit ni dia bukan senyap aja, dia banyak karenah juga kan. Okey. Tapi betul, saya setuju sangat dengan apa yang Puan Natirah sebut. Kita ni selama mana hati kita tidak terluka, tidak dikhianati, tidak dicurang, kita okey. Tapi kalau datang gelombang cabaran tu, boleh tahan juga kan. Jadi walau bagaimanapun kita faham bahawa batas-batas dalam kita mentaati makhluk ini dia tidak sama dengan kita mentaati Allah SWT. Selama mana suami kita tidak melakukan maksiat, kita wajar dan wajib taat. Tapi kalau dia dah melakukan maksiat, dia suka ketagih dengan perkara-perkara maksiat, maka di situ kita kena bangkit. Kita kena bangkit, dengan erti kata lain perlu membela hak-hak Allah. Jadi kalau perlu kita cakap dengan suami kita, abang, saya akan sentiasa mentaati abang selama mana abang mentaati Allah. Tapi bila mana saya dapat abang tidak mentaati Allah, abang berlaku curang atau abang mengkhianati Allah, abang akan dapati saya lah pembela yang pertama abang kena lupa. Okay. Jadi situ mungkin perlu ketegasan daripada kita sekiranya pihak suami melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Dan kemudiannya Hawa dan juga Uyainah, kita juga perlu jelas ada 5 aspek, 5 unsur yang perlu kita pertahankan ya. Seandainya berlaku perkara ini dicemari di dalam sesebuah perkahwinan ataupun sesebuah urusan hubungan kekeluargaan, maka kita boleh untuk tidak taat secara jelas. Nombor 1, seandainya ia menggugat akidah kita. Jadi contohnya dia tidak mahu beriman kepada Allah ataupun murtad dan sebagainya kan. Jadi yang itu maksudnya end of our relationship lah. Baik. Okay, itu satu. Kemudian yang kedua, seandainya akal, mental kita ini tergugat. Jadi tergugat maksudnya apa? Adanya penderaan secara mental. Okay, so di situ juga kita boleh bangkit untuk memperjuangkan diri kita.
Ya, itu adalah hak kita. Yang ketiga adalah harta. Habis harta kita dikautnya, dia goyang kaki je. Yang itu pun tak kena juga. Okey. Ya, kemudian yang keempat, maruah. nak melacurkan isteri lah pula. Contohnya. Itu kita kena bangun, kita kena berjuang mempertahankan hak kita. Dan seterusnya adalah nyawa kita. Jadi seandainya di situ ada nampak ancaman terhadap kesihatan kita, nyawa kita, maka tidak ada langsung ketaatan terhadap suami. Dan kelima-lima ini dipanggil maqasidus syariah. Jadi yang ni yang kita perlu pertahankan daripada sudut aspek hukum. Kalau perlu pergi buat report polis, pergi buat report polis, dan sebab ketaatan kita ini bersyarat dengan manusia. Ketaatan kita bersyarat selama mana dia taat pada Allah, tetapi kalau dengan Allah sudah tentu ketaatan kita tanpa syarat. Ya, baik. Dan Ustazah, di hujung perbincangan kita ni kan Ustazah, mungkin Ustazah boleh berikan sedikit pandangan Ustazah juga secara peribadi, di mana topik berkenaan dengan redha seorang isteri ni pernah juga kita bawakan tahun lalu, di mana berlakunya satu insiden yang tular di media sosial juga yang mengaitkan rezeki seorang suami itu datangnya daripada redha seorang isteri. Ada yang berkata bahawa rezeki itu datangnya daripada Allah, bukan datangnya daripada wanita ataupun suami ataupun ibu. Jadi mungkin Ustazah boleh berikan sedikit pandangan untuk merungkaikan persoalan yang ada. Bagaimana rezeki seseorang suami itu khususnya mendapat keberkatan, blessing sebenarnya daripada keredaan seorang isteri. Baik, Masya Allah. Dia dalam hal ini jelas dah. Bukan hanya isteri saja yang boleh menjadi penyebab kepada melimpah ruahnya rezeki suami tau. Anak-anak pun sama. Setiap anak itu ada rezeki. Dan ada hadis yang mafhumnya menyatakan kalau kita ni, kalau lelaki, seorang lelaki, dia nak tambah harta, nak tambah kekayaan, maka berkahwinlah. Kalau ikut logiknya, berkahwin tu kita lagi akan muflis. Sebab duit kita akan bahagi dua. Kita akan menyara orang lain, bukan diri kita sendiri kan. Tapi barakah ini sangat berbeza. Di saat kita lebih mentaati Allah, lebih nak bersifat bertanggungjawab, waktu itu Allah akan bagi jalan keluar. Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi pada saya, keredaan isteri itu maksudnya apabila hak-hak isteri ditunaikan oleh suami. Isteri ni akan mendoakan, isteri akan sentiasa mengiringi suami itu dengan pandangan yang baik, dengan kata-kata yang jelas, dengan hikmah. Jadi di situlah baru ada kelebihan ataupun kemudahan bagi suami. InsyaAllah. Itulah dia, begitu istimewanya keberkatan ini kan apabila kita lakukan semuanya di bawah perintah Allah, mendapat keredaan Allah, semua perkara yang kita lakukan diberkati dan dipermudahkan, insya-Allah. Betul tu. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki selaku pendakwa bebas yang sudi bersama dengan kami pada hari ini, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Puan Rauzah Arifin yang mana kami juga doakan bersama-sama agar penyakit yang dialami, yang sedang dihadapi oleh suami puan diangkat dan diberi kesembuhan secara keseluruhannya, insya-Allah. Amin. Jaga diri Farada. Salam keluarga. Assalamualaikum. Baik, Hawa, kalau berdasarkan apa yang kita dah bincang tadi kan, sebenarnya besar juga redha seorang isteri ini dan tidak boleh diambil mudah. Sekiranya dilaksanakan kewajipan kepada isteri ini tadi, secara tak langsung keredaan dari isteri itu pun juga akan muncul secara, orang kata, secara natural, secara semula jadi. Ya, saya setuju. Dan lagi satu, bila kita nak tahu tentang batas-batas redha seorang isteri ini bukan kerana nak berkira-kira, tetapi kita tak mahu isteri-isteri ini dipergunakan. Dan harapnya bermanfaat segala perkongsian kita pada hari ini, dan banyak lagi akan kami bawakan kepada anda di WHI. Kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih bersama Wanita Hari Ini TV3. Okey, di hari Jumaat, pastinya ramai dalam kalangan anda ada perancangan masing-masing untuk hujung minggu ini, untuk berjumpa keluarga, jumpa rakan-rakan. Tapi apa yang pasti, jangan lupa untuk patuh kepada SOP. Dan pastinya bila kita nak jumpa insan-insan yang tersayang, tambah-tambah bila dah lama tak jumpa, kita nak lihat menarik, kita nak tampil cergas dan sihat kan. Oleh itu, hari ini ada macam-macam perkongsian yang akan dibawakan oleh V Asia. Bersama kita hari ini ialah Datuk Azril Muhammad Razi,
pengasas V Asia Kosmetik dan juga Healthcare. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, khabar Hawa? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih Datuk kerana bersama WHI. Dan Datuk boleh terus kongsikan produk-produk yang dibawakan oleh V Asia hari ini. Okey, terima kasih Hawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Hawa, seperti Hawa katakan, saya percaya dan pasti dalam tempoh masa dekat ni ramai antara kita yang ada jemputan dan sebagainya. Dan kalau kita ke majlis Hawa, sudah tentu kita nak nampak berketerampilan menarik kalau boleh kita nak kulit yang cantik dan paling penting semua orang takut dengan penuaan Hawa dan nak nampak lebih muda daripada usia sebenar. Bayangkan Hawa, kalau usia masih muda tetapi kita nampak lebih tua pada usia sebenar, sudah tentu ianya kadang-kadang memalukan kita, mengurangkan rasa keyakinan Hawa. Dan alhamdulillah Hawa, hari ini saya bukan nak meladiskan produk saya tetapi saya nak berkongsi dengan penonton wanita hari ini yang mana produk saya dah lama di pasaran Advance White ni Hawa Kita ada ribuan testimoni pengguna yang guna Advance White ni. Mereka merasai keberkesanan hasil daripada pengambilan Advance White secara teratur yang mana Hawa, kalau anda seorang pengguna yang malas Hawa, saya percaya ramai antara kita kadang malas nak minum, malas nak bancuh tetapi bila anda amalkan Advance White ni Hawa, seawal 3 hari pertama anda dapat lihat perbezaan, terutamanya kalau tumit kaki yang merekah tu Hawa dah mula cantik mula licin. Ini maklum balas pengguna kami dan sebenarnya banyak lagi maklum balas pengguna-pengguna lain Hawa, yang mana dia kata bila saya guna seawal 1 botol pertama, jerawat dah tak ada, kulit makin licin masalah jeragat yang tebal kat muka Hawa, saya percaya ramai antara kita ada jeragat ataupun muka seperti peta tu Hawa, hitam-hitam, rasa malu dan kurang keyakinan diri. Bila mereka amalkan Advance White seawal botol pertama mereka dapat lihat jeragat pudar Ini adalah antara maklum balas pengguna Hawa dan yang mana saya percaya keberkesanan ni adalah disebabkan oleh kualiti produk yang terbaik yang mana biasa dah lama kat pasaran Hawa, 12 tahun bukan satu tempoh yang pendek. Sebab itulah kalau anda dapat lihat kami adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Semua orang nak cantik tetapi kadang-kadang tak nak kata untuk berbelanja Apa salahnya anda beli rangkaian produk V Asia harga mampu milik berkesan yang mana produk V Asia telah mendapat penganugerahan sebagai super brand Hawa Saya kira kualitinya sangat diyakini dan anda lihat video kat CCTV Hawa yang mana penggunaan secara teratur produk V Asia ini menampakkan hasil perubahan yang mana semuanya telah mendapat kata untuk kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda tak perlu risau, tak perlu gusar yang mana Advance White V Asia ni harga RM40 yang mana bahan-bahan terbaik dalam Advance White ni minuman tambahan untuk melambatkan kronologi penuaan, mencantikkan kulit, mencerahkan kulit, mengurangkan masalah kulit kusam anda kemudiannya lingkaran gelap bawah mata, tumit kaki yang merekah, masalah rekahan selulit, stretch mark sangat-sangat bagus bila anda amalkan Advance White ni, solusi untuk permasalahan kulit anda. Sebab tu Hawa, di pasaran kita punya Advance White ni dah terjual melebihi 200,000 unit dalam tempoh tahun lepas saja Hawa, yang mana saya kira maklum balas pengguna banyak sangat Hawa sebab apa, bahan-bahan yang kita gunakan ni adalah bahan-bahan yang terbaik yang tak ada dalam produk lain. Contohnya seperti astaxanthin kita gunakan yang mana pengambilan astaxanthin sangat bagus untuk kecantikan kulit bersamaan dengan 6,000 kali ganda vitamin C. Kemudiannya dalam Advance White juga Hawa ada ramuan seperti pine bark yang sangat bagus yang mana pine bark ni dapat membantu melambatkan penuaan, membaiki tisu kulit yang rosak. Itu untuk dalaman. Dan untuk luaran ni Hawa, set Perfect White V Asia ni sangat-sangat membantu Perfect White V Asia 4 dalam 1 set penjagaan wajah yang mana set ini membantu mengatasi masalah kulit berjerawat, berjeragat, berminyak, kulit kusam. Dan paling penting bila anda gunakan set ni Hawa seawal 3 hingga 5 hari anda nampak perubahan, kulit lebih licin, pori lebih kecil masalah kulit yang berminyak berkurangan Ini adalah maklum balas daripada pengguna-pengguna yang dah guna dan saya sendiri turut menggunakan set Perfect White ni Hawa bagi menampakkan perubahan supaya saya rasa lebih berkeyakinan saya nak keluar kat TV Hawa. Sebab apa, kulit ni sangat-sangat penting bagi saya, organ yang terbesar tambah-tambah lagi dekat wajah kita. Ini adalah kita bila kita jumpa orang akan nampak kulit muka kita dulu. Jadi set Perfect White V Asia ni sangat-sangat laris di pasaran. Ada 4 dalam 1, facial whitening cleanser, kita ada facial treatment essence, magic skin day cream dan juga treatment and whitening night cream Kesemuanya ada notifikasi tanpa bahan terlarang, tanpa hidroquinone saya faham pengguna akan risau, takut mengelupas dan sebagainya. Anda boleh dapatkan set Perfect White ni Hawa yang mana sangat-sangat berkesan untuk mengatasi masalah kulit wajah anda yang mana harga set ni RM72 sahaja. Dan seterusnya bila dah guna set wajah Perfect White ni, kita juga ada jual foundation dan juga magic lipstick secara percuma. Dan sebentar lagi akan keluar kat kaca TV, anda dapat lihat Gold Beauty Foundation pengguna kami ni yang mana sebelum guna nampak wajah kusam tak bermaya yang mana dengan penggunaan Gold Beauty Foundation ni bertindak sebagai sunblock, makeup base foundation concealer. Anda dapat lihat perbezaan akak ni sebelum dan selepas penggunaan wajah dia kalau sebelum guna kusam Hawa
Bila guna terus nampak ceria, cantik, bermaya. Kesan segera Gold Beauty Foundation ni sesuai untuk semua warna kulit. RM40 sahaja. Bukan sahaja mencantikkan kulit anda tetapi merawat juga permasalahan pada kulit wajah anda ya. Dan seterusnya yang terakhir Hawa, satu lagi yang cukup mendapat sambutan di kalangan pengguna iaitu 24K Magic Lipstick ya. Yang mana lipstick ni adalah lipstick collagen ya. Pastikan jenama Biasia yang mana ia dapat membantu merawat bibir yang kering, kusam, merekah, bibir yang hitam ni kadang-kadang gelap akibat genetik ataupun ramai antara kita yang merokok. Lelaki juga boleh gunakan ya 24K Magic Lipstick ni. Harga RM26 bertindak mengikut warna darah dan suhu badan. Anda lihat kat TV ya. Kalau sebelum penggunaan 24K Magic Lipstick ni bibir agak kusam ya, gelap, berkedut ya. Tetapi setelah menggunakan 24K Magic Lipstick ni bibir nampak lebih bermaya ya, lebih sihat. Dapat lihat ya perbezaan sebelum dan juga selepas penggunaan 24K Magic Lipstick. Harga RM26 sahaja ya di toko-toko jamu. Bagi anda yang nak potongan diskaun yang istimewa, boleh dapatkan ya di jombai.my ataupun boleh beli secara online ya di Shopee, di Lazada. Dan paling penting Hawa ya, 24K Magic Lipstick Biasa juga boleh digunakan sebagai pemerah pipi. Itulah kelebihan produk Biasa ni saya kira ya. Yang mana multifungsi, macam-macam fungsi anda boleh gunakan ya. Lipstick ni sangat bagus untuk merawat bibir. Kemudian sebagai pemerah pipi ya. Dan untuk dalaman jangan lupa ya, minum Advanced White ini untuk kulit yang lebih cantik, lebih kata orang tu halus, mulus ya. Melambatkan penuaan, mengurangkan garisan halus. Advanced White ni harga RM40 Hawa. Kemudiannya set penjaga wajah 4 dalam 1 untuk masalah jerawat, jeragat, kulit berminyak, kulit yang berparut. Dapatkan Perfect White ni. Harga dia RM72 yang mana sangat-sangat efektif ya. Sebab apa? Bertindak sehingga ke lapisan epidermis kulit 50 hingga 250 nanometer ya. Bahan-bahan terbaik yang kita gunakan. Pastinya ya tak dapat dekat produk lain, hanya dapat dalam kelebihan set Perfect White ni Hawa ya. Dan kemudian untuk solekan ringkas ya, wajah yang kusam, kalau nak dapat ceria dengan cepat dan nampak lebih bermaya, dapatkan Gold Beauty Foundation ni harga RM40. Dan juga kalau di Shopee ataupun Lazada ataupun di Jombai ada potongan diskaun istimewa Hawa ya. Dan yang terakhir iaitu 24K Magic Lipstick, lipstick collagen Biasa ni sangat-sangat ada di pasaran. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan Biasa baru beli. Sebab apa? Biasa adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik Hawa. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi hotline kami 1-800-883990. Saya ulang balik, 1-800-883990. Terima kasih Hawa dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi Datuk. Waalaikumsalam. Itu dia penjelasan yang cukup padat daripada Datuk Azrul Muhammad Razi daripada V Asia. Baiklah, teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini TV3. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan terima kasih kami ucapkan kepada anda semua yang dah setia bersama dengan kami selama hampir 1 jam ni. Dan ada beberapa sebenarnya komen menarik yang telah pun diberikan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya adalah dari Aida Afandi yang berkata, ramai lelaki tak dapat beri yang sepatutnya pada isteri walaupun hanya hidup biasa-biasa je. Nadi rumah tangga adalah isteri. Isteri tak bahagia, seluruh rumah tangga takkan bahagia. Mungkin inilah yang selalu kita dengar tu. Happy wife, happy life. Itu ungkapan yang paling popular sekali tapi memang ada kebenarannya. Dan seterusnya daripada Puan Nur Afizah Rahman, perkongsiannya katanya saya juga menjaga suami yang kerosakan buah pinggang stage 5 dan sebelum ini saya bekerja sepenuh masa tetapi disebabkan keadaan suami yang kerap kurang sihat, saya berhenti kerja dan redha dengan percaturan Allah. Suami juga telah berhenti kerja kerana masalah kesihatan. Semoga mendapat keridaan Allah. Kita doakan semoga semua para isteri dan kepada semua yang mengalami dugaan, semoga dipermudahkan urusan dan semoga doa kita yang baik-baik dimakbulkan Allah, insya-Allah. Dan mungkin ada juga yang nak berikan pandangan dan perkongsian mereka, boleh teruskan sahaja ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan boleh follow kami juga di Facebook, di Instagram dan berikan komentar dan juga pandangan anda. Okey, itu sahaja yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda untuk hari ini. Esok, hari Sabtu kami akan kembali dengan topiknya ukiran buah-buahan dan sayur-sayuran. Biasanya kalau kita pergi kenduri dulu-dulu ada banyak kan? Kenduri Yana ada itu? Tak ukiran ada. Buah tebikai? Tak ada. Itulah macam yang saya cakap tadi. Kalau kat kenduri dulu-dulu mesti kan? ada. Mesti ada. Tembikai diukir, carrot diukir dan sebagainya. Mesti ramai yang nak belajar kan? Okey, jangan lupa untuk saksikan WHI esok jam 12.30 hari ya. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri.
Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.